Dan yang keduanya, kata Nabi, apabila mereka meminum daripada telaga Kautsar, Allah membersihkan keseluruhan penyakit buruk daripada hati mereka. 100% hasad dibuang dari hati mereka, 100% dengki dibuang dari hati mereka, 100% takabur dibuang dari hati mereka. Semua penyakit dengan tegukan yang pertama hilang. Kenapa tuan? Kerana sifat ahli syurga ialah la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Antara sifat utama ahli syurga ialah mereka tidak bercakap perkara-perkara yang keji. Mulut mereka tidak menfitnah orang, mulut mereka tidak menghina orang, mulut mereka tidak mencaci orang, illa qilan salaman salama. Semua perkataan yang baik sahaja. Untuk kamu kenal adakah kamu layak untuk menjadi ahli syurga, cuba lihat apa yang keluar daripada mulut kamu. Mulut macam mana mulut kita? Ada bercakap bohong hari-hari? Ada mengumpat orang hari-hari? Ada. Setiap hari mulut kita melakukan dosa besar, maka Allah peringat kepada kita, untuk kita tahu adakah kita layak menjadi ahli syurga, lihat bagaimana anggota mulut kita apabila kita bercakap dengan orang lain. Penting ni tuan, mulut ni. Itu salah satu ciri. Kemudian Nabi pun masuk ke dalam syurga setelah dibuka pintu, dan sebelum dibuka malaikat bertanya, "Man?" Siapa? "Ana Muhammad." Aku Muhammad. Maka berkata malaikat yang menjaga pintu syurga itu, "Bika umirtu an aftah." Kepada kamulah aku diarahkan untuk membuka kepada orang yang pertama pintu syurga ini. Lalu dibuka pintu syurga. Nabi melangkah kaki memasuki ke dalam syurga bersama dengan keadaan tangan kanannya diletakkan di atas bahu Abu Bakar dan tangan kirinya diletakkan di atas bahu Umar radhiyallahu anhuma. Sini tuan, masuk syurga. Kemudian Nabi teringat sesuatu. Apa yang Nabi teringat? Syurga di depan, titi sirat di mana? Di belakang. Nabi pun mengalihkan dirinya ke belakang, menghadapi dan melihat titian sirat yang begitu jauh. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang tuan tunggu di hadapan titian sirat?" Maka jawab Nabi SAW, "Aku ingin melihat umatku. Kalau ada yang jatuh daripada titian sirat untuk diberikan syafaat kepadanya." Teringat lagi umat tuan. Bukan Nabi pernah tengok kita. Nabi tidak pernah melihat kita. Majoriti umat Rasulullah tidak pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi apabila selawat yang disebutkan oleh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Setiap selawat itu sampai ke hadapan Nabi SAW. Apabila selawat sampai ke hadapan Nabi, Allah mengembalikan roh ke dalam jasad Nabi. Lalu roh itu menerima selawat itu bersama dengan nama orang yang berselawat. Tuan, hebat. Maksudnya tuan-tuan, Nabi sentiasa hidup dengan rohnya. Sebab umat Rasulullah sentiasa berselawat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedudukan di apabila semua orang dah masuk syurga, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmizi, "Inni la'arifu rajulan la'arifu akhira rajulin khurujan minan nar."
Kata Nabi, aku kenal orang yang terakhir keluar daripada neraka dan kemudian masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, sekali lagi. Kata Nabi, aku kenal orang yang paling akhir keluar daripada neraka dan merangkak masuk ke dalam syurga. Sebahagian kita akan tanya, adakah Ustaz orang masuk neraka kemudian masuk syurga? Jawapannya, ada. Semua perbahasan akidah ni saya ambil daripada kitab Tuhfatul Murid, karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ni semua maklumat ni. Orang yang Islam mati dalam keadaan fasik ataupun banyak dosa, dia akan masuk neraka. Setelah habis diseksa di dalam neraka, dibakar di dalam neraka 24 jam selama 1 juta tahun, 20 juta tahun, 1 bilion tahun, wallahu a'lam, berdasarkan dosanya, akhir sekali dia akan keluar. Ada orang setelah 10 juta tahun dia keluar. Allahu Rabbi, 10 juta tahun, mana ada masuk neraka sehari, tuan? Adakah orang buat dosa sehari je, kata esok keluar? Dia kata sekejap ya, transitnya ni. Kawan saya kerja kilang arang. Kilang arang ni, dia punya kilang dia besar. Dalam tu kita bakar kayu bakau, kan tuan? Kayu bakau. Satu hari dia masuk awal, tempat bakar ni masuk awal. Orang lain semua tak tahu. Dia masuk, dia duduk cuci. Datang kawan yang lain lewat sikit, buka api. Lari, bergolek-golek, lari keluar. Satu badan lecur. Ambil masa berbulan-bulan disebabkan terbakar 5 saat. Mengambil masa lebih daripada setahun. Bukan bulan, setahun. Mengelembung ke semua kulitnya, mengelembung, di dalamnya ada penuh dengan air bisa daripada atas sampai ke kaki. Dibuang kulit yang ada air bisa tadi, dibuang, dicuci air bisa, kemudian naik kulit baru, mengelembung, naik air bisa lagi. 5 saat. 5 saat. Kalau sehari dalam neraka Jahannam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang dia duduk dalam neraka berapa juta tahun, kemudian dia keluar. Ikut jumlah dosa yang kita buat. Kata Rasulullah, aku melihat manusia terakhir. Allah tunjuk kepada Nabi. Subhanallah, ini antara mukjizat Rasulullah. Allah perlihatkan kepada Rasulullah lelaki terakhir daripada gaung neraka naik ke atas. Nabi tengok dan Nabi cam mukanya. Sebab itu hadis tu sebut, kata para ulama, Nabi sebut dengan ayat, aku kenal orang itu. Bukannya Nabi kenal di dunia, tapi setelah Allah tunjuk, Nabi kenal lah. Nabi cam orang tu. Dia pun berjalan, kemudian naik di atas titian sirat, tetap kena naik atas titian sirat. Selepas daripada lelaki itu keluar daripada neraka, tidak ada lagi yang dikeluarkan daripada neraka Allah, kesemuanya kekal selama-lamanya. Tuan-tuan duduk balik rumah, duduk seminit, tuan-tuan renung tengok. Berada di dalam api yang panas selama-lamanya, tak boleh keluar. Setiap kali mereka memanjat dinding gaung neraka itu, mereka akan ditendang dan dibuang oleh malaikat untuk jatuh sekali lagi ke bawah. Semua ahli neraka ingin keluar daripada gaung neraka yang membakar. Tiap-tiap kali sampai ke tebing, mereka akan dibuang oleh malaikat. Tuan-tuan bayang, duduk selama-lamanya, kematian sudah tiada dan masa tidak ada penghujung. Sampai bila? Allahu Rabbi. Sampai bila? Ahli neraka bertanya kepada Allah, ya Allah, sampai bila kami berada di sini? Ya Allah, berikan sedikit minuman. Ya Allah, berikan sedikit makanan. Akhirnya
Allah Subhanahu wa taala menjerkah mereka, qala khsa'u fiha, diam dan jangan bercakap walau satu perkataan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bila lelaki ni keluar, lelaki terakhir keluar, dia pun merangkak. Ada kalanya tersembam. Faham tak tersembam? Sama ke? Sembam jatuh kan? Kemudian naik balik, merangkak balik, kadang berdiri, merangkak balik, kadang-kadang macam askar buat tu orang panggil apa? Menyulur. Tu nak apa lah tu? Menyusur. Bergerak ke bawah. Akhirnya sampai. Apabila dia sampai di depan pintu syurga, Allah, tuan-tuan, dia nampak daripada titian sirat tu, dia nampak pohon yang rindang, sangat rindang, teduh, buah-buahannya banyak. Lalu apabila dia sampai, Allah Subhanahu taala pun arahkan untuk dia masuk dan cari rumahnya, istananya. Lelaki ini adalah lelaki yang paling rendah martabatnya di dalam syurga. Orang terakhir. Orang lain dah lama dah duduk, dah merantau. Ada yang dah berapa ribu tahun, dah berapa puluh ribu tahun duduk, dah berapa juta tahun duduk. Lama sangat. Dia pun masuk. Lalu Allah Ta'ala sengaja menunjukkan kepadanya seolah-olah kesemua istana telah pun penuh. Qad akhadhan nas al-manazil. Dia kata, ya Allah, semua orang telah pun mengambil kedudukan dan tempat masing-masing. Tak ada tempat. Tuhan tanya, atadhkuruz zaman alladhi kunta fih. Allah tanya kepada lelaki yang paling rendah martabatnya dalam syurga ini, kamu ingatkah dulu pada zaman kamu hidup? Kamu ingatkah dulu siapa yang paling kaya ketika mana kamu hidup? Dia kata, ya, ingat. Allah Ta'ala kata, tamanna. Minta dan berangan-angan apa yang kamu nak minta. Tuan-tuan, kita zaman ni, siapa yang paling kaya? Sekian. Orang yang kurun 19 ada yang kaya pada zaman mereka. Yang kurun 18 ada yang paling kaya pada zaman mereka. Lelaki itu wallahu a'lam, pada zaman bila dia hidup, Allah Ta'ala tanya dia, kamu ingatkah zaman dulu kamu hidup? Dia kata, ingat. Bercita-cita dan pohonlah kepada aku sekarang. Dia pun ingat balik, dia pun minta dengan Allah. Lalu Allah pun kata, kamu dapat apa yang kamu minta, iaitulah kemewahan orang yang paling kaya pada zaman dan kurun kamu. Kemudian aku gandakan, 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 sebanyak 10 kali ganda. Lalu dia berkata kepada Allah, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Kenapa kamu bercakap main-main dengan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Dia percaya, tuan-tuan? Dia tak percaya. Kerana dia adalah ahli syurga yang paling miskin sekali. Tiba-tiba dia dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi, Nabi kata Allah ganda 10 kali ganda kepadanya. Di celah-celah Allah memberitahukan kepada dia berita gembira. Orang itu akan berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa bercakap main-main dengan aku sedangkan kamu adalah Tuhan sekalian alam? Ketika itulah Nabi ketawa kepada orang itu. Dan ketika itu jugalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini ketawa kerana Nabi ketawa ketika meriwayatkan hadis ini. Dia tak percaya, tuan-tuan. Itulah kedudukannya di dalam syurga. Yang tu yang paling akhir. Apatah lagi kita, insya-Allah, yang kalau kita masuk awal ke dalam syurga. Ini bumi. Kemudian ada langit. Langit 1, langit 2 sampai langit 7. Di mana syurga? Tuan-tuan kita akan bahas.
Langit 1 sampai langit 7. Di atas langit 7 ada syurga. Dan di atas syurga ada Arsyur Rahman, ada arash Allah. Bagaimana Ustaz bentuk arash? Seluruh warga mahsyar akan melihat Arsyur Rahman. Kemudian bila dia masuk dalam neraka, dia tak tengok dah. Adapun ahli syurga akan sentiasa melihat arash. Arash ini makhluk Allah yang paling besar yang pernah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ia lebih besar daripada dunia ini, ia lebih luas daripada langit yang 1 sehingga 7, dan ia lebih luas dari segala-galanya. Subhanallah. Macam mana tak tahu. Tapi tuan-tuan, para ulama sebut berdasarkan dalil Quran dan juga dalil hadis, kedudukan dia ialah bumi, dunia, ini dunia, bumi, kemudian dunia, langit 1 hingga 7, atas langit 7 ada syurga, dan di atas syurga ada arash. Daripada bawah arash mengalir sungai, sungai itu masuk ke dalam syurga Firdaus. Tak boleh bayang tuan. Sejuta tahun kita pusing berjalan-jalan tak habis. Kalian akan menggunakan kenderaan binatang yang laju di dalam syurga, kata Nabi SAW. Binatang apa? Wallahu a'lam. Laju pergerakannya. Daripada bawah arash mengalir air masuk ke dalam syurga Firdaus. Ada 8 pintu syurga. 8 jenis. Pintu 1 sampai pintu ke-8. Setiap orang masuk mengikut jenis masing-masing. Yang banyak berpuasa masuk melalui pintu Rayyan. Yang mati fi sabilillah, mati syahid, masuk dalam pintu jihad. Yang banyak bersedekah masuk ke dalam syurga melalui pintu sedekah, dan begitulah. Ada berapa, setelah masuk ke dalam syurga, ada berapa jenis syurga? Jumhur para ulama berdasarkan ayat-ayat yang qat'i dalam Al-Quran, jumhur ahlu sunnah menyebutkan bahawa syurga 4 jenis. A'laha, yang paling mewah adalah syurga Firdaus. Di situ tinggal para nabi dan rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga yang paling mewah Al-Firdaus Al-A'la. Kata Nabi, apabila kalian memohon kepada Allah, pohonlah Al-Firdaus Al-A'la. Tuan-tuan, mula malam ni, ya Allah, kurniakanlah kami Al-Firdaus Al-A'la bersama ahli keluarga kami. Mana-mana lidah dan mulut yang selalu memohon kepada Allah, tiap-tiap hari pohon kepada Allah, tak pernah lupa. Kata para ulama, Imam Ibn Athaillah asalkan dari kata, ingat bahawasanya ketika mana kamu memohon sesuatu kepada Allah, kamu tak pernah lupa, ketahuilah bahawasanya Allah nak bagi benda yang kamu minta itu. Tuan-tuan, siapa yang ingatkan kita bila kita nak minta? Allah. Siapa yang ingatkan kita dan menggerakkan mulut dan lidah kita untuk menyebut Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah? Siapa yang ingatkan kita? Allah. Maka berbahagialah orang yang tiap-tiap hari Allah mengingatkan mulut dia untuk menyebutkan, ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga Firdaus berserta dengan ahli keluarga kami. Tuan-tuan, muhasabah diri masing-masing malam ni. Kalau tak pernah sebut, bermaksud Allah tak pernah mengingatkan kita. Itu masalah. Itu ada masalah besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syurga yang jumhur ulama ahli sunnah kata 4, Firdaus yang paling tinggi, kemudian Aden disebutkan, kemudian Ma'wa, dan kemudian Na'im. Jadi semua disebut dalam Quran 4. Setiap orang ada istananya masing-masing.
apabila mereka masuk ke dalam istana mereka, kata Nabi, orang yang paling rendah kedudukannya apabila masuk ke dalam istananya di dalam syurga, dia mendapati ada 10,000 khadam untuknya. Orang gaji 10,000. Hadis ni riwayat Imam Tabrani dan rawi-rawi dia thiqah. Orang yang paling rendah darajahnya bila dia masuk ke dalam istananya ada 10,000 orang gaji. Tuan-tuan, kita hari ni kalau ada duit, kita nak tak orang gaji? Nak. Basuh kereta seorang. Basuh kereta je. Dah kereta bukan sebiji. Di dalam syurga takkan kereta sebiji. Sultan Brunei pun 5,000 biji. Sultan Brunei 5,000 biji kereta dia. Bukan kereta kancil. Bukan kereta wira. Kesemuanya kereta mewah. 5,000 biji. Perlu berapa orang khadam untuk panaskan enjin dan basuh kereta dia sebulan sekali? Berapa orang perlu? Sebab tu tuan-tuan jangan kata, Ustaz, 10,000 ni nak buat kerja apa? Tuan-tuan jangan fikir jauh, Ustaz, 10,000 khadam nak buat kerja apa, Ustaz? Lah, kalau kereta dia 5,000, berapa orang perlu? Nampak? Rumahnya besar, tukang masaknya ramai, tukang urutnya bertukar ganti, yang potong kuku seorang khadam. Sini je. Allahu Rabbi. Sampai bila, Ustaz? Selama-lamanya. Allahu Akbar.